Kita akan bawakan satu wawancara sebelum menutup tirai Rampai Pagi bagi wawancara kita pada kali ini bersama dengan dua narasumber kita ya. Kita perkenalkan terus sahaja Yang Mulia di sebelah kiri saya Puan Zarina binti Haji Muhammad merupakan seorang jururawat dan juga di sebelah kirinya kita ada Yang Mulia Puan Haja Nur Haslinah binti Haji Jamil merupakan jururawat kanan. Assalamualaikum keduanya. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selamat datang kami ucapkan ke Studio 4 di sini. Jadi berkenaan dengan Minggu Penyusuan Ibu Sedunia, penyusuan susu ibu sedunia ini di mana difahamkan akan bermula besok ni sebetulnya. Ya, Besok sehingga 7 Ogos. 7 hari bulan Ogos. 7 hari bulan Ogos, satu minggu lah ya. Jadi pertamanya ingin ditanyakan dulu pada Puan Zarina. Pada Minggu Penyusuan Ibu Sedunia ini, mengapa ia sangat penting? Alhamdulillah, Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia ini memang setiap tahun disambut diraikan pada setiap 1 hari bulan Ogos sehingga 7 hari bulan Ogos. So kempen ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang amalan penyusuan susu ibu dan juga menekankan kepentingan penyusuan susu ibu itu untuk anak damit dan juga ibu itu sendiri ya. Pada setiap tahun tema adalah berbeza. So pada tahun ini sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu temanya adalah merapatkan jurang sokongan penyusuan susu ibu untuk semua ataupun Englishnya Closing the Gap Breastfeeding Support for All. Okay? Tema ini menumpukan pada keperluan untuk memastikan ibu yang menyusukan anak damit mendapat sokongan yang mereka perlukan untuk menyusukan anak damit mereka di mana sahaja dan juga pada bila-bila masa. Jadi itulah di antara temanya ya pada tahun ini, tahun 2024 di dalam Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia. Baik, untuk itu mungkin dapat dikongsikan juga ya mengenai dengan manfaat kepada para ibu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya banyak manfaat penyusuan susu ibu. Di antaranya adalah yang kita ni sudah maklum, penyusuan susu ibu ni sepenuhnya banyak memberi kebaikan arah anak damit itu sendiri. Kita ni sudah maklum susu ibu ni adalah permakanan yang semula jadi. Ia sempurna, selamat, mudah dan bersih. Dan susu ibu ni ia banyak mengandungi antibody, jadi ia membantu anak damit melawan jangkitan seperti jangkitan telinga, jangkitan paru-paru dan ceret beret. Jadi oleh kerana dengan susu ibu ni kanak-kanak yang disusui ni jarang berjumpa doktor disebabkan penyakit inilah. Alhamdulillah. Susu ibu ni bukan itu saja, ia mudah diserap, mudah dihadam dalam badan anak damit. Jadi kandungan susu ibu itu juga orang penuh dengan kesemua nutrisi itu mencukupi. Baik di mana dalam nutrisi itu ada kandungan lemak, protein, laktos iaitu gula dalam susu ibu. Ini mencukupi arah tempat anak damit untuk dia punya pertumbuhan dan perkembangan bisturang. Ada juga kajian telah membuktikan bahawa kanak-kanak yang diberi susu ibu sepenuhnya ia punya kecerdasan, ia punya kecemerlangan arah pelajaran memang terbukti. Dalam jangka masa kalau susu ini diberikan arah tempat anak damit, insya-Allah risiko durang untuk mendapati penyakit tidak berjangkit, contohnya darah tinggi, kencing manis itu rendahlah. Okey, tu arah tempat anak damit sebenarnya arah ibu tu pun sendiri pun lagi banyak manfaatnya, kebaikannya itulah. Okey, di antaranya adalah mama ni berbalik semula badannya, berbalik semula darinya sebelum ia pregnant lah, mengandung disebabkan ia menyusukan dada tu lemak yang tu kerana sedut lah jadi membakar dengan cepat jadi kembali bentuk badan yang asal bersama dengan permakanan yang sehat lah jadi dengan penyusuan susu ibu ni menolong membantu ibu tu untuk menjarak kehamilan, tetapi ada syaratnya juga. Ibu tu mesti kedatangan haid dan anak tu menyusu badan sepenuhnya iaitu secara eksklusif dan
dan tempohnya 6 bulan sahaja. Ada juga dapat dikongsikan bagi ibu yang menyusukan anak dalam metani sekurang-kurangnya 2 tahun, ia sama juga. Ia boleh mengurangkan risiko rendah untuk mendapat penyakit tidak berjangkit. Contohnya darah tinggi, kencing manis dan juga nyorang kajian pun ada membuktikan yang susui buah ni mengurangkan risiko kanser di kalangan wanita. Contohnya kanser payudara, kanser ovary, rahim apa jualah. Jadi memang kita ni terima kasih ya Puan kongsikan berkenaan dengan kebaikan dan manfaatnya bukan sahaja untuk anak damit tersebut tapi juga untuk ibunya sendiri, di mana kita pun mengetahui bila mana anak damit mendapatkan susu ibu yang cukup, ia jarang mendapat ia jarang ke hospital kerana penyakit-penyakit tertentu kerana mendapatkan nutrisi yang cukup. Namun ingin ditanyakan, berapa lama sepatutnya anak ini dapat menyusu daripada ibunya sendiri? Okey, alhamdulillah WHO iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia memang menyarankan kanak-kanak damit tani the moment ia lahir akan diberikan penyusuan sahaja susu ibu selama 6 bulan. Ia bermaksud ini yang mesti kita ni fahami. Penyusuan secara eksklusif ni anak damit tani indah boleh campur susu maksudnya susu ibu sahaja diterimanya sejak ia lahir hingga 6 bulan tanpa pemberian makanan dan minuman yang lain termasuk air tu kecuali kalau sekiranya doktor yang memberi vitamin ataupun mineral ubat-ubatan itu dibolehkan. Setelah umur anak damit itu sudah mencapai 6 bulan, memang ibu-ibu ni harus memperkenalkan makanan pepejal kami panggil, iaitu complementary diet. So diperkenalkan arah anak damit itu ini kerana susu ibu itu sahaja indah menyorang mencukupi. Jadi diorang memerlukan nutrisi zat makanan yang lain untuk membantu perkembangan baby lah juga. Baik, Puan, kita maklum juga ya, di mana ibu ataupun baru saja menjadi ibu ini ada cabaran-cabaran yang tersendiri dalam melahirkan apatah lagi menyusukan anak damit. Jadi mungkin dapat dikongsikan dan bagaimana mereka ini boleh menanganinya. Cabarannya adalah banyak. Kajian menunjukkan bahawa sekitar 70% ibu menghadapi cabaran dalam pemberian susu ibu dalam beberapa minggu pertama selepas kelahiran itu, yang termasuk untuk mendapatkan pendakapan anak damit ke dada yang betul iaitu correct latching of the baby to the breast. So pendakapan anak damit yang betul ini sebenarnya, kenapa kita ni kan mau pendakapan anak damit ini betul ke dada? Sebab kalau sekiranya pendakapan itu sudah salah dari awal, ia boleh mengakibatkan masalah puting payudara luka ataupun merkah, which is very painful. And then payudara bengkak, which boleh bagi damam arah ibu itu sendiri, dan juga ia boleh juga mengakibatkan terjadinya kekurangan air susu ibu itu. Sebab tu orang kadang selalu cakap dia cukup air susukunya. Sebab itu sebenarnya tidak mudahlah untuk menyusukan anak damit, terutama selepas melahirkan. Mana lagi kadang badan ngalih dia cukup tidur. Tapi walau bagaimanapun cabaran ini boleh diatasi jika ibu mempunyai pengetahuan dan juga sokongan yang baik tentang penyusuan susu ibu daripada pekerja kesihatan dan juga ahli keluarga, terutama para suami. Okay. Dalam beberapa hari pertama selepas bersalin, especially semasa ibu-ibu atau pemamis masih di ward selepas bersalin, ibu boleh meminta bantuan secara langsung, direct saja, minta bantuan dari bidan, jururawat ataupun doktor yang bertugas semasa berada di ward itu. Tetapi kalau sekiranya sudah balik ke rumah, ibu-ibu semasa berpantang di rumah, ibu-ibu masih boleh bertanya kepada bidan yang datang melawat lah, terutamanya mengenai dengan posisi dan cara-cara untuk memastikan anak damit ini mendapat pendakapan yang betul ke dada, kerana untuk mengelakkan masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, untuk juga membantu penghasilan air susu ibu yang berterusan. Para suami dan ahli keluarga terdekat yang lain yang ada di rumah juga boleh memberi galakan dan sokongan moral untuk membantu meningkatkan keyakinan ibu itu sendiri. Membantu juga dengan melakukan kerja-kerja rumah
okey, supaya ibu boleh memberi tumpuan kepada penyusuan susu ibu dan juga membantu ibu itu untuk berehat selepas melahirkan. Okay. Selain itu, ini very sad je lah, ada sesetengah ibu tidak dapat meneruskan penyusuan susu ibu. Kenapa? Kerana persekitaran kerja ataupun once back to work lah, atau persekitaran komuniti yang tidak memberikan sokongan. So pentingnya mewujudkan persekitaran penyusuan ibu yang selesa dan mempunyai rangkaian sokongan ini boleh membuat perbezaan, perbezaan yang signifikan untuk memastikan ibu dapat meneruskan amalan penyusuan susu ibu sehingga anak berusia 2 tahun seperti yang disarankan. Ya, terima kasih Puan sudah pun mengongsikan tentang hal tersebut. Kerana rasanya orang ramai indah mengetahui tentang cabaran-cabaran yang ada ya bila mana seorang ibu menyusui anak damit. Dan memang sangat penting untuk kita ni mengetahui yang sokongan keluarga itulah yang paling utama. Sokongan suami nombor satu, sokongan orang-orang sekeliling. Tapi bila mana kita menyentuh berkenaan dengan sokongan ini, dan Puan sendiri pun telah pun menyentuh berkenaan dengan sokongan di tempat kerja, bagaimana kita dapat menjadikan tempat kerja itu menjadi satu tempat yang selesa dan menjadi satu tempat yang memberikan impak positif dan dapat juga menyokong ibu yang menyusukan anak damit dengan lebih baik. Bagaimana ni Puan? Okey, alhamdulillah sebenarnya penyusuan ibu ni because of ia punya manfaatnya, kebaikannya tu yang Zarina tadi mention, memang sokongan suami tu adalah penting tapi kalau sudah ibu-ibu yang sudah kembali bekerja selepas cuti 105 hari kalau bagian 3 bulan kerajaan. So ini ada pulang kajian orang kadar itu menurun. So ini amat menyedihkanlah sedikit Jadi sebenarnya bukan saja dari sokongan daripada suami, majikan, ketua pejabat pun harus juga mengambil peranan yang penting untuk menjayakan, untuk menyorang matlamat ibu tu untuk menyusui anak damit secara eksklusif 6 bulan sekurang-kurangnya. So di antaranya adalah ketua pejabat itu sendiri, majikan itu menyediakan satu bilik ataupun ruang saja di mana bilik itu semestinya mestilah orang bersih, selesa, tertutup juga. Pasal di sana ibu-ibu tu yang kembali kerja ni akan membuat perahan susu. Dan juga di orang dipohonkan ketua pejabat memberi masa yang fleksibel orang bila-bila masa ibu ni kan orang memerah. So kadang ibu-ibu orang mengguna memerah susu tu kadang orang dalam 2 jam, 3 jam bergantung pada depends orang. Itu setiap 2 jam, 3 jam. So, mengikut demand anak damit. Bukan itu saja, kalau tak dapat orang bilik tempat yang diorang sediakan itu ada peti sejuk. Untuk diorang menyimpan susu perahan diorang untuk orang kualiti susu tu sendiri. Tapi tidak mengapa kalau tidak ada pun peti sejuk, kami memang sudah orang membagi pendidikan kesihatan arah ibu-ibu ketika diorang mengandung untuk membawa cooler bags ataupun box di mana diorang akan menyediakan ice pack di dalam. So selesai saja memerah, diorang akan menyimpan air susu perahan itu ke dalam sana, and then once diorang sampai ke rumah, diorang akan menyimpan arah peti sejuk. Itu freezer. Ini kira nasihat orang diri pun ada pengalaman juga menyusui masa waktu kerja. Tas seboleh-bolehnya macam orang 1 bulan ataupun 2 minggu sebelum kita akan kembali kerja, biasakan tiap anak kita ni tu orang direct feeding satu selang selikan dengan susu perahan supaya baby itu sudah biasa dengan suasana sematu. And then juga sebelum kita ni kerja, ni sudah kerja ni so sebelum kita ni kan tulak kerja tu susui susui anak tu dulu, and then selepas itu once sudah balik kerja and then susui lagi direct feeding. Ini pun juga ada orang kalau kita ni weekend, kita ni langsung dah bekerja. Atau kita ni bagi kita saja direct feeding terus menerus arah baby. InsyaAllah dapat dipertahankan. Baik, bila kita menyentuh tentang wawancara kita pada hari ini Puan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2024. Jadi tadi telah pun dikongsikan pada 1 hingga 7 hari bulan. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin ikut serta, adakah ada aktiviti-aktiviti ataupun sebagainya? Aktiviti kan promosikan juga. Pusat Promosi Kesihatan akan mengadakan pertandingan Mari Bercerita sempena Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2024 ni. So Pusat Promosi Kesihatan ingin menjemput ibu-ibu di luar sana
untuk menyertai pertandingan ini dengan berkongsi pengalaman perjalanan penyusuan susu ibu. Ya, cabaran-cabaran ibu, cerita-cerita seperti cabaran-cabaran ibu untuk menyusukan anak damit selepas melahirkan atau ketika kembali bekerja. Ibu-ibu yang menyertai pertandingan ini insya-Allah akan berpeluang untuk memenangi hadiah yang menarik. So pertandingan ini bermula pada hari ini 31 hari bulan Julai 2024. Sudah bermula ni? Pertandingannya bermula hari ini. Okey. 31 Julai 2024 sehingga 15 hari bulan Ogos 2024. Untuk pertandingan Mari Bercerita. So untuk yang berminat bolehlah melayari akaun sosial media IG IG akaun MOH Brunei ataupun HPC Brunei. Okey. Saya difahamkan juga di klinik-klinik klinik-klinik kesihatan klinik kesihatan juga ada mengadakan mini exhibition. Yes, mini exhibition. Mengenai dengan penyusuan susu ibu. Yes, penyusuan susu ibu. So seluruh klinik kesihatan di negara Brunei Darussalam menyediakan tu sudut tu. So insyaallah start esok, bermula esok sampai tahan dulu tu. Kadang bila-bila masa je ada exhibition ni ya. Ada. Orang awam boleh datang dan boleh belajar juga di sana ada juga orang bukan saja maklumat mengenai susu ibu, ada juga gambar-gambar ibu-ibu yang sudah berjaya menyusukan, orang berkongsi tu gambar motivasi. Gambar ibu dan anak damit dan segala cool box apa tu. Saya pernah melihat cool box, ada juga cara-cara penyimpanan. Cara-cara penyimpanan semua ada. Yes. Jadi itu adalah berkenaan dengan mini exhibition. Dan juga ada pertandingan Mari Bercerita sehingga 15 Ogos ni, betul? Start hari ini sehingga 15 hari bulan Ogos. 15 Ogos. Tapi mungkin penonton-penonton kita pun ingin bertanya bagaimana mereka dapat terlibat dalam minggu penyusuan susu ibu sedunia ini. Silakan. Okay. So para penonton ataupun pendengar boleh mengambil bahagian dalam pelbagai cara. Okay. Mereka boleh berkongsi maklumat tentang penyusuan susu ibu di media sosial, war-warkanlah mengenai pertandingan Mari Berceritanya, boleh share around ataupun menawarkan sokongan kepada ibu yang menyusukan anak damit dalam komuniti ataupun tempat kerja mereka. Sebanyak ya. Itulah antara aktiviti ataupun habis kita boleh bagaimana cara untuk terlibat dalam minggu berkenaan. Untuk terakhirnya juga ingin kita tanyakan kepada narasumber kita ni, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan khusus kepada para ibu ataupun juga penonton kita di Rapai Pagi pada hari ini. Okey, alhamdulillah untuk makluman ramai Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam terus bertekad untuk melindungi, mempromosikan dan menyokong penyusuan susu ibu ini secara eksklusif kerana kepentingan ini sudah kita ni tahu untuk mencegah penyakit yang tidak berjangkit dan manfaatnya positif di jangka panjang untuk kesihatan anak damit dan masa depan negara kita ni. Jadi Kementerian Kesihatan ini akan terus berusaha untuk memperkukuhkan sokongan penyusuan susu ibu eksklusif di kemudian kesihatan, di kemudahan kesihatan dan juga memastikan pekerja-pekerja kesihatan kami terlatih untuk menyokong ibu. Kami juga akan terus menyokong persekitaran yang lebih baik di dalam komuniti untuk ibu yang menyusukan anak damit. Jadi akhir sekali, jika bis kita adalah ibu yang baru, ahli keluarga atau seorang majikan, sokongan bis kita tu boleh membuat perbezaan yang signifikan kepada ibu yang menyusukan anak damit dan masa depan anak. Jadi bersama-sama kita ni orang, mari kita ni berusaha untuk mencipta dunia yang mesra penyusuan susu ibu untuk semua. InsyaAllah itu je yang kita harapkan bersama ya. Mudah-mudahan minggu penyusuan susu ibu sedunia ini pada tahun 2024 dapat memberikan sokongan yang padu buat ibu-ibu yang menyusukan anak damit dan juga mudah-mudahan kita dapat memberikan sokongan untuk orang-orang sekeliling juga ya. Untuk Puan Zarina, mungkin dapat kita ni imbas kembali berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan pada minggu penyusuan susu ibu sedunia ini, di mana tadi di antaranya ada Mari Bercerita dan juga mini exhibition. Mungkin dapat sekali lagi dikongsikan, Puan? Silakan. Bagi yang berminat untuk mengikuti pertandingan Mari Bercerita, ibu-ibu boleh melayari IG MOH Brunei ataupun HPC Brunei. Okay, bermula pada hari ini sehingga 15 hari bulan Ogos untuk orang awam lah dibukakan. Mini exhibition will be available di klinik-klinik kesihatan Gajah. Klinik-klinik kesihatan starting besok lah.
Jadi mini exhibition akan diadakan di klinik-klinik kesihatan dan jom pertandingan Mari Bercerita bermula besok Hari ini. bermula hari ini, hari 31 Julai. Okey, sehingga 15 berapa hari Ogos bulan tadi? 15 Ogos. hari bulan Ogos ya. Mudah-mudahan penonton-penonton kita pun sudah mengambil maklum dan mungkin sekiranya ada yang ingin turut ikut serta, ada mungkin yang ingin mengunjungi klinik-klinik terdekat untuk sama-sama mempelajari. Puan Ajah tadi pun sudah mengongsikan katanya exhibition tersebut ataupun pameran tersebut ada memberikan motivasi juga untuk ibu-ibu yang menyusukan. Ada gambar, ada mungkin cerita-cerita ataupun pengalaman yang dikongsikan ya. Ribuan terima kasih diucapkan. Mungkin sebelum kita menutup tirai perjumpaan kita, dapat kita serahkan pada Puan Zarina sekiranya ada lagi yang ingin dikongsikan. Mungkin apakah harapan ataupun mungkin mesej terakhir untuk penonton-penonton kita, silakan. Alhamdulillah, semoga dengan adanya Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia ini ianya dapat diuar-uarkan dengan jayanya lah ya. Insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Dengan perkongsian kita pada hari ini, perkongsian dua narasumber kita, mudah-mudahan penonton-penonton kita dapat mengambil maklum dan juga sama-sama kita dapat meningkatkan kesedaran akan kepentingan ataupun manfaat ibu-ibu yang menyusukan anak damai ini. Ribuan terima kasih kami ucapkan di atas keduanya. Terima kasih. InsyaAllah kita akan bersua lagi lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.